Okay. Sekejap ya. Tugasan. Okey, saya dah mula merakam juga. Okey, untuk hopefully awak boleh nampak saya punya screen. Saya sentiasa muat naik video boleh tengok kat sini sampai selalunya lepas kuliah tu ataupun satu hari selepas saya akan upload lah video dan juga apa yang saya conteng lah. Okay, so boleh tengok kat sini. Saya tak bagi tahulah, maksudnya awak check je selepas kuliah ataupun sehari selepas lah to be safe. Selalunya saya akan letak. Okay, kemudian sekejap ya. Ni awak tak nampak ni. Sekejap saya view sebagai student lah. Okay, saya view sebagai student. Sekejap ya. Project, okay. So project ni adalah group list. Awak boleh check kan. Saya dah bagi tahu minggu lepas. Awak ada dalam kumpulan mana, okay. 1, 2 dan sebagainya. Nanti saya akan pergi sekali lagi lah sebab saya takut ada yang miss nanti. Cuma saya nak bagi tahu yang saya dah letakkan soalan dekat sini. Awak boleh klik. Okay, diklik. Dan tarikh due date dia adalah Sunday 27 Jun kan, sudah 59, so lebih kurang sebulan lah. Okay, kemudian dia ada instruction, nanti saya akan bagi sekali lagi lah macam saya cakap. Okay, itu saja. Kemudian untuk hari ini kita akan pergi kepada, kita akan habiskan teknik input output. Okay, kita sebenarnya dah ketinggalan lah. Okay, ketinggalan. Kemudian saya cuma nak habiskan, kemudian kita akan masuk tata susunan ataupun array. Okay, untuk separuh masa kedua kuliah hari ini lah. Okay, so saya boleh padam yang ni. Sekejap. Jadinya sebelum ni kita dah belajar cara untuk kita baca data daripada file. Kalau baca maksudnya kita perlukan input kan, perlukan input. Jadi kalau kita nak baca ataupun read, seperti saya gunakan warna hitam. Jadinya kita perlukan input. Jadi bila kita baca daripada read from file, maksudnya input, kita perlukan input file ataupun input data. So kat sini kita perlukan if stream. Ini adalah type kan, jenis kan. Kemudian kita perlukan contohnya apa-apa stream object yang kita nak namakan. Contohnya kita gunakan in file sebagai contoh. Ini adalah objek kita lah, ataupun input object. Jadinya selepas tu kita lihat bagaimana kita nak tulis, kita nak write into file. Kat sini kita perlukan output file ataupun data. Dan kita perlu guna of stream. So kat sini kita gunakan sebagai contoh out file. So kedua-dua ni macam saya cakap sebelum ni, in file dan out file, kita boleh guna any names ataupun any valid names kan, for identifiers kan. Maksudnya apa-apa nama yang kita gunakan untuk pemboleh ubah, itulah juga nama yang kita boleh gunakan untuk menamakan kita punya file stream object kita lah, in file ke atau I file ke, in sahaja pun boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah nama tu yang kita baca tu kita boleh faham lah. Dan out file. Sekejap ya. Jadinya kita dah tengok kedua-duanya. Macam mana, sekejap ya.
kat sini, ni yang paling basic lah. Okay, so ada 5 steps kan, kita kena declare, kemudian kita kena connectkan kita punya in file sebab kita tu connectkan dengan if string. Ni wajib buat. Sebab kita connect, semua instruction ataupun semua command kita akan menggunakan nama yang kita beri, iaitu in file. Bila nak buka, in file open. Bila nak check sama ada open berjaya ataupun tak, kan, sama ada fail or succeed, kita kena buat in file.fail, kan. Kemudian kena buat di sinilah bracket. Okay, ni memang cara dah kita kena terima lah. Okay. Kemudian bila kita nak baca, kita gunakan in file, kemudian insertion operator, kan, tanda ni. Seolah-olah kita gunakan cin lah. Bila kita gunakan cin, ini bermaksud kita ambil daripada keyboard, simpan dalam pay rate. Tapi kalau kita gunakan in file, kita ambil daripada, berbeza sikit, bukan daripada keyboard tapi ambil daripada file, simpan dalam pay rate. Then pay rate ni kita boleh buat apa yang kita nak. Contohnya kat sini saya nak see out saja. So saya see out lah. The pay rate is pay rate, kan. Kemudian dah sudah tu step keempat. Step kelima kita close. Dah sudah kita disconnect dia, kita putuskan hubungan dia. So kita gunakan command yang sama, in file, okay. Ni tak berubah. Kemudian kita dot close kat sini. Okay, jadinya sama juga, kena ada bracket. Okay, berbeza sikit antara open, iaitu step ketiga. Jangan saya kena ataskan sikit. Okay, step ketiga kita open, step kelima kita close. Berbeza sikit sebab open kita perlu nyatakan, okay, nama file yang kita nak baca daripada. Okay. Tapi kalau close kita tak perlu menyatakan sebab dia dah tersedia terhubung, kan. Jadinya kenapa kita nak perlu letak nama lagi, kan? Tak perlu, kan. Bila nak putus, kita putuskan. Bila nak sambung, kita kena tanya nak sambung yang mana, begitu, kan. Bila nak putus, kita just apa yang ada kita putuskan, begitulah. Okey, itu adalah contoh untuk kita membaca. Kemudian contoh kita, sekejap je saya nak tengok. Di sini, saya terlupa satu lagi. Okey, bila kita membaca, bila kita baca, saya kena tulis sikit. Okey, sama ya, benda yang baru, benda yang lamanya. Okey, bila kita read file dekat sini, okey. Input data kena sentiasa ada. Okey, input file ataupun data kena ada, kan? Has to has to be present, has to present, macam itulah. Okay, kalau tak ada dia akan fail, otherwise dia akan kini program akan fail lah. Program will fail. Okay, dia berbeza sikit dengan output file. Okay, so output file ataupun sini, okay, it is not necessary, kan, necessary to have an output file ataupun data lah, kan. So kalau ada, kan, if there is a data ataupun file, dia akan rewrite. Ni by default dah, by default dia akan rewrite, kan, dia akan macam reformat lah, dia akan kosongkan, kan. Jadi kalau awak data dalam tu, awak kena dia akan delete lah. Okay, but if there's no file, maka the program will create, dia akan create a new file, okay, yang mana namanya, okay, sama dengan apa yang kita berilah. Macam ni, kan, kita nak, ni adalah output, ni adalah input tadi, saya nak padam, ni keliru. Okay, let's say saya ada output data, nama saya, ataupun saya guna file yang awal sedikit. Saya ingat 3 kot. Okay. Ini betul lah. Okay. Begini, namanya output data.txt. Okay, kalau dia ada data ni, maka dia akan rewrite. Kalau tak ada, dengan nama yang sama ni, okay, dia akan, ataupun program kita akan buat file ni. Okay, itu je lah. Dan minggu lepas saya ada ajar juga
Macam mana kalau file kita berada dalam lokasi yang berlainan kan. Kalau contohnya kita punya directory, directory kita, contohnya file code, okey. Saya tunjukkan kalau dia kod kita di sini, katalah let's say kita punya kod ni 3 kan. Kalau file kita berada sama, so kita berada sama dalam file ataupun folder yang sama dengan kita punya kod ni, maka kita tak perlu sekejap ya. Nampak ke skrin saya? Hello? Nampak doktor. Nampak yang sebab saya nampak ada yang nampak ada gambar tu kan. Jadi dah saya fikir takut orang nampak benda yang lain. Okey, kalau file data file kita berada sama dengan kita punya kod, maka kita boleh namakan terus seperti ini kan. Tak. Tapi kalau dia berada dalam satu folder yang ke depan, maka kita letaklah contohnya file slash gitu kan. Okay. Kalau dia ada dalam satu folder ke belakang, kita kena buat dot kemudian slash gitu. Okey, jadi ke depan. So kalau dia berada dalam folder yang ke belakang dalam folder yang lain, so kita kena buatlah begini. Okey, maksudnya dia akan back, kemudian dia akan search for data folder, kemudian baru dia akan cari kod di sini ya. Cara awak faham, awak jelas saya ni. Kalau tak jelas, kena tengok balik video yang minggu lepas. Okey. Intinya kita dah belajar dua-dua, input dengan output kan. Jadi kalau tengok pada kita punya nota, okey, apa lagi yang saya letak? To read, okey, ni dah kita dah tengok. Ni pun dah tengok. To write on external file, okey, sama juga. Ini pun sama. Okey, yang satu lagi, kebetulan saya nampak. Okey, ini kalau kita gunakan command di sini, kalau kita tak nak letak nama file dalam kurungan selepas open, maksudnya nama file ni kita nak letak di sini. Bagi contoh, kan? Jadinya boleh, tak ada masalah. Cuma nama file adalah panjang, jadinya dia bukan integer, dia bukan number, dia bukan character. Dia adalah satu perkataan atau panjang lah kan, atau kita panggil dia sebagai string. Okey, bila string, kita kena simpannya dalam suatu pemboleh ubah yang jenis string. Okey, awak akan belajar nanti topik ni pada minggu yang hujung-hujung lah. Okey, string, kemudian ni adalah jenisnya, nama pemboleh ubahnya terpulang. Saya guna file name lah. Okay, nama file saya adalah output data.txt. Jenisnya adalah string. Bila nak guna string, kena gunakan header string kat sini. Okey, bila nak open, gunakan file name, sama juga, cuma kita kena ingat, kita kena tambah sikit .c_str, kemudian ada bracket kat sini. Okey, ingatlah ni. Kemudian yang lain-lain tu kita boleh gunakan file name saja, kan? File name saja, tak perlu tambah-tambah .cstr. Okay, contohnya kat sini, the file name was not, and the file name, so dia akan gantikan file name ni dengan nama yang kita bagi. Okey. Kemudian ni contoh, saya rasa kita tak sempat lagi tengok yang ni. Sekejap ya, saya nak simpan kejap. Okey, sebab takut saya keliru. 4, betul lah, ni nombor 4. Kemudian saya nak buat file yang baru. Nombor 5. Okey, saya nak tulislah input, output. Okey, kita boleh baca daripada satu file dan output dalam satu file yang lain serentak. Okey, kan? Normal lah kan, kita baca daripada satu file, kemudian kita terus output dia dalam satu file lain kan. Jadinya serentak. Saya nak copy sekejap dalam di sini. Okey, jadinya kat sini ideanya kita akan gunakan if stream dengan off stream serentaklah, jadi semuanya akan jadi double. Ya, sini
ada, saya ambil je semua ni. Okay. Bila awak copy paste macam saya, awak kena hati-hati terutamanya pada ni, pada string ni kan. Contoh macam ni. Okay. Sorry. Kan, the input file kan, selalunya dia akan, awak tahu dia warna hitam, dia bukan warna biru. So awak kena betulkan dia punya quotes kat sini. Okay. Gitu. Yang atas ni dia kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia masalah lah. Okey, ni pun sama. Fail. Okey, pay rate. Okey kot. Okey, so kita tengok kat sini, saya gunakan input data.txt untuk saya dapatkan input saya. Kemudian saya gunakan output data untuk saya simpan saya punya data yang saya baca itulah. Okey. Jadinya kat sini semua proses dilakukan 2 kali, kecuali jelah macam di sini fstream sekali jelah, tak perlukan 2 kali. Cuma bila saya step 2 ni, saya perlukan ifstream dengan infile, offstream dengan outfile. Okey, satu untuk input, satu untuk output. Kemudian saya buka. Saya nak buka file, so infile.open nama file saya. Dan input data.txt lah, so kita check dalam folder kita ada ke tak. Okey, input data.txt. So saya nak gunakan nama lain lah, sebab ni adalah file yang dah lama, saya nak gunakan input data 2. Okey. Kemudian jika gagal, if fail, maka notify us that the process fail lah. Okay, the input file was not successfully open. Kemudian out file open. Okay, so saya nak gunakan nama yang lain juga. Saya nak buat output data 2.txt. Jika gagal, if in file, jika gagal buka, maka bagi tahu the output file. Tadi ni input file kan? Sini output file was not successfully open. Kan? So kita exit 1. Ingat bila nak exit 1, maka kita kena gunakan header cstd library. Okay, cstd lib. Okay, itu. Kemudian apa saya nak buat adalah saya buka, tengok kat sini step number 4. Ini adalah yang apa yang kita nak buat lah. Okay. Maksudnya ini yang lain-lain ni macam template je, awak kena ingat kan. Tapi step 4 ni adalah bila kita manipulate data tu. Okay. Jadi kat sini saya ada in file pay rate. Maksudnya saya akan baca daripada file input file saya nilai bagi pay rate. Okay. Kemudian out file adalah saya akan simpan the pay rate is pay rate. Maksudnya apa yang saya baca daripada in file tadi akan disimpan dalam out file saya, akan disimpan oleh out file ke dalam saya punya output file saya. Okey, seolah-olah beginilah kalau awak ingat balik, awak ada bila awak gunakan cin dengan cout. Kan? Cin kan, baca pay rate. Jadi kita kena type lah. Type kata RM28 contohnya. Okey. Jadinya dah baca, apa dia buat, dia akan cout. Maksudnya kita akan print dekat screen kita akan print dekat screen kita nilai yang kita baca tadi daripada keyboard tadi. Okey. Ni kalau cin dengan cout. Sekarang ni kita bukan cerita pasal cin dan cout, kita cerita pasal file. Kan? In file dia akan baca daripada pay rate, dia akan bacalah daripada file tu nilai pay rate. Tu perkataan yang lebih tepat. Dah baca, jadinya pay rate sekarang dah ada nilai lah dalam komputer kita. Kan? Jadi kita boleh terus manipulate dia, kita hantar dia kepada output file nilai pay rate. Okay? The pay rate is pay rate. Kemudian tutup kan, file close, input file has been successfully read. Dan out file close, okay, the output file has been successfully written, dah tulis. Okay, jadinya kita create satu file. Okay, input data 2 kan, input data 2.txt. So kita pergi pada folder kita begini, right click, saya tunjuk sebelum ni, new, kita buat
kita ambil text document kat sini. Okey, kita buat input data 2.txt. So nama kena sama. Ada yang macam pelajar mesej saya minggu lepas, seperti yang saya cakap sebelum ni, awak kena hati-hati. Kadang-kadang awak buat txt macam ni, macam ni saya cakap macam ni kan, input data kan. Lepas tu saya kena check ataupun tick dekat file name extension supaya saya nampak. Kan, kadang-kadang dia ada pelajar yang saya jumpa, dia file dia sebenarnya ada 2 kali txt. Kan, macam ni kan, input data txt. Kan, bila awak hide, dia ada satu je nampak macam ni. Kan, jadinya nampak, okey, nampak macam betul dah. Tapi sebenarnya bila awak view, dia ada 2. Kalau ada 2, program kita takkan faham lah. Okey, jadinya txt yang pertama ni bukan extension dia yang sebenar. Kan, jadinya kena satu saja. So, buang satu lagi. Okey, so kena hati-hatilah kat situ. Setiap semester ada pelajar yang bermasalah yang di sini lah. Okey, jadinya isu dia bukan coding awak salah ke apa. Isunya adalah file awak ni, nama ni tak seperti apa yang dijangka oleh program C++ awak. Okey, so kat sini input data txt. Okey, yang sebelum ni kita gunakan nilai 7. So sekarang ni saya nak guna nilai 7 juga. 7. Okey. 7 saya buka, saya simpan je. Okey, so kalau saya klik, dia akan keluarlah 7. Darinya nilai 7 akan dibaca oleh in file dan disimpan di dalam pay rate dalam komputer kita. Okay? Pay rate ni dalam komputer kita, sebabnya kita declare je dekat sini, double pay rate. Maksudnya kita declare-nya dalam komputer kita. Kan? Maksudnya dalam program kita ni lah. Okay? Dia bukan dalam data. Okay? Jadi pay rate ni dalam komputer kita, kita tarik dia masuk dalam pay rate. Okey, kemudian nilai 7 nanti kita akan simpan dalam file. Okey, the pay rate is 7 lah sepatutnya. Okey, so ni dah cukup dah satu program yang lengkap. Kita run. Dia kata missing, kat sini betul-betul. Sekejap. Dia kata missing terminating character. Sekejap ya. Doktor, semicolon doktor. Semicolon. Yang ni ke? Ya, doktor. Betul kan? Sekejap mana? After the successfully read. After successful read. Ni ke? Yang tu doktor. Which line? Nombor baris nombor apa? 24. Padam doktor boleh balik. Yang doktor yang tu semicolon ni, yang 34 ni. Sepatutnya dia keluar warna merah. Ya ke? Saya try balik. Okey kot. Itulah okey. Jadi quotes ni warna dia lain kan? Bentuk dia lain. So itulah bila kita copy paste kena hati-hati. Okay, thank you. Okay, so betul dah. Okay, so saya compile. Okay, Control F9 kalau nak cepat. Okay. Kemudian tak ada masalah. Okay, tengok kat sini. Okay, dia tak bagi tahu kita benda yang lain selain input file. Okay, selain step nombor 5 je. Dia bagi tahu kita step nombor 5 saja. Kan? Ya, ada input file has been successfully read. Output file has been successfully written. Itu saja. Yang lain ni betul ke tak kan? Okey, jadinya kita check kat sini, tengok pada output data 2.txt. Okey, so the pay rate is $7 lah, RM7. Okey, so berjaya lah program kita. Okey, so senang kan? Sama je proses ni. Okey. Kat sini. Okey. Jadinya ada dalam tugasan saya, nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi. Okey, berkaitan tugasan, bila saya kata print receipt ke invoice ke, dia mesti dalam bentuk
IO file. Okay. Bukan cout. Maksudnya awak kena guna out file. Okay. Ataupun apa-apa nama yang awak nak lah. Okay. Saya guna. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok ni, contoh kita yang kita lihat sebelum ni hanya membaca daripada satu, kita punya data kita hanya satu data saja. Kan? Sekarang ni macam mana kalau data kita begini. Kan kita ada maths, ada bulbs, ada fuses. Ni seolah-olah harga dia lah, harga maths harga RM39, bulbs 3.22, fuses 1.08. Macam mana kita nak baca kalau kita ada dua ataupun lebih daripada satu kolom ataupun lajur dan lebih daripada satu baris atau row, kan? So lebih kurang yang sama, lebih kurang sama je caranya. Okay, cuma kat sini kita tahu C14 dia akan baca secara sequentially, satu, kan? Jadinya kat sini kita akan gunakan looping. Okay, kita akan gunakan looping. Okay, sekejap je saya tengok. Jadi saya nak ambil semua ni. Okay. Saya nak simpannya sebagai yang baru. Okay. Kat sini. Okey, kat sini saya tak perlukan kod. Okey, kod saya rasa. Okay. Okay, so kat sini string. Saya betul-betul saya perlukan. Okay. So saya ada begini, saya ada iostream, fstream, cstd library, cstd lib perlukan untuk exit. Kemudian saya perlukan string sebab saya nak gunakan dia. Okay. So kat sini saya bagi nama lain. Saya nak buat prices lah, prices. Okay, .txt. Okay. So saya nak maksudnya saya akan baca ni kita pergi pada kes membaca dulu. Okay, saya akan buat prices.txt. Folder pula kan. Saya akan buat folder. Okay, saya pergi pada new document prices.txt. Saya open. Okay. Jadi apa saya nak buat adalah saya nak create file. Okay, gini ataupun tunjuk kat PDF lah. Okay, gini. So saya nak buat sebiji macam di sini. So buat maths. Okay, 39.95. Bulbs 3.22. Fuses 1.08. Gitu saja. Jadi saya simpan. Okay. So itu adalah prices.txt. Jadi sekarang saya nak run. Saya nak run prices.txt, saya nak baca lah kiranya kan. So ni sama. Step 1, step 2 sama. Step 3 sama juga. Cuma kat atas tadi saya declare item. Sebab data saya dia ada item dan harga dia kan. So kalau kita buka balik data kita, kita ada item ataupun name of item lah. Ini adalah harga kan. Jadi ini saya nak simpan yang pertama ni dalam item namanya. Okay. Sebabkan di sini maths adalah bukan nombor. Dia bukan 1, 2, 3 dan dia juga bukan karakter. Kalau karakter hanya satu saja, M saja itu dia karakter. Lebih daripada satu huruf dipanggil string lah. Okay, string. Jadi jenisnya string, namanya ataupun placeholdernya ataupun nama variable adalah item. Kemudian 39.95 adalah harganya, price. Okay, kemudian jenisnya adalah double. Okay.
Bila saya nak baca, of course, bila baca kita gunakan in file. Okay, so step keempat, in file, item, price. Seolah-olah macam sebelum ni awak buat cin two number. So awak buat cin x, y gitu kan. So orang akan type lah nilai x, nilai y. Tapi sekarang ni kita gunakan in file. Jadinya cara yang sama. Okay. Yang pertama akan pergi pada item, yang kedua akan pergi pada price. Kemudian kita akan cout. Cout item, kemudian space, kemudian price. Okey, itu saja. Okey, tapi sekarang ni belum ada looping. Saya just nak tunjukkan tanpa looping dulu. Okey. Jadi kat sini kita cout, okey, kita tak buat out file. Kita buat out file, kita buat cout saja. Maksudnya kita just nak check betul ke program kita berjaya membaca item dan file, item dan price. Kan, nak tahu betul ke tak, kita cout je lah kan. Boleh je, tapi boleh je kita nak buat out file, tapi nak buat apa kan? Kita lambatlah kita nak kena buka balik output file, tengok betul ke tak apa semua kan. Jadi kita just nak cuba saja, jadi kita coutkan saja. Bermaksud ini akan on the screen. Okay, dan kita close. Maksudnya langkah-langkah ini semua sama kecuali pada step 4 saja yang berbeza. So kita compile dan kita run. Okay, so dia baca max, okay, iaitu item, price 39.95 kat sini. Kan? So kita tengok balik pada file kita. Betul lah, okay. Dia baca semuanya. Max betul, 39.95 betul. Okey. Jadinya cara ni awak boleh guna untuk sebanyak mana yang awak nak. Let's say awak ada max, kemudian ada quantity. Ada quantity, kemudian jumlah kan, jumlah total. Kata total dia berapa? Lebih kurang RM70 kan? Lebih kurang lah. RM80. Kan, tapi sebenarnya awak tak kira 80 pun kan. Bila awak dah masuk dalam C++ nanti, awak suruh C++ yang kira kan, yang 80 ni. Okey. Tapi terpulang lah, maksudnya secara umumnya boleh panjang mana pun yang awak nak. Okey. Tapi bila begitu, awak kena tambah lagi. Kat sini, contohnya quantity. Kalau nak lah. Kan. Kemudian total. Begitu. Okey, terpulang. Tapi di sini saya tunjukkan 2 saja. Okey, ada masalah ke sampai sini? Sorry. Saya kena padam. Ada masalah ke sampai sini? Kalau tak ada, kita proceed pada looping untuk file. Kalau nak type pun tak apa. Okey. Kemudian, sekarang ni kita nak ubah sikit program kita supaya dia boleh baca keseluruhan ni. Max, bobs, fuses. Okey, jadinya macam yang kita faham, mestilah kita kena gunakan apa? Looping lah. Okey. Ada pelbagai cara kita boleh gunakan, contohnya di sini saya gunakan while. Okey. Ini get line. Ataupun kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan for. Kan? Tapi kalau kita gunakan for, ingat balik, for kita kena tahu bilangan baris tu berapa. Kan? Katalah baris tu ada macam ni, ada apa? Ada tiga baris. So boleh kena nyatakan lah. Tapi kalau kita gunakan while loop, maka kita tak perlu tahu bilangannya berapa. Cuma kena ada terminating criteria. Okey? Ini berjangan Dr. Leong kan? Okey? Jadinya kat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan while. Okey. So saya nak simpan ni fail yang baru. Lah. Tunjuk. Begini, nama fail kita tadi prices. Prices txt,
Dan dia baca. Betul ni. Oh, sorry. Okey, yang lain. Okey. Jadinya atas ni semua sama. Ini pun saya takrifkan string. Walaupun kita nak baca begini 3 kali, macam seolah-olah ada 3 kali 2 matrix, tapi kita akan baca baris per baris. Kan? Kita kata daripada atas sampai bawah. Maksudnya kita tak perlukan 6 pun boleh ubah. Tak perlu. Kita perlukan 2 saja. Kan? Sebab bila baca, dia akan baca satu baris ada 2 kan? Match dengan harga kan? Item, item name ataupun dan harga. Jadi kita kekalkan penggunaan item dengan price. Kemudian step 2 kita connect kita punya if stream in file kepada file tersebut dengan menggunakan if stream object ataupun if stream jenisnya lah. Okay. Kemudian nama file kita ni sama tak berubah, prices.txt. Kita check, kalau gagal buka notify us. Then exit. Step 4 macam tadi, sama juga. Okay, in file. Okay. Tapi kalau macam ni, dia akan baca, dia akan baca satu baris saja kan, macam tadilah. Kan tanpa semua ni, dia akan baca satu baris saja. Okay, sekarang ni kita kena tambah. Ini, jadi saya akan terangkan apa. Okay, kita try dulu, run. Oh, sorry. Saya tak padam. Oh, betul lah. Okay, saya run. Okay. So, kat sini, sekejap ya. Dia baca maths. Dia akan see out. Sekejap ya. Goods, lagi good. Kat sini dia tak baca yang ketiga kan? Okay, sepatutnya ada satu lagi. Okay, fuses. Sekejap ya. Saya semak kejap. Kalau saya letakkan dia, saya buang ni. Okay. Okay. Sebabnya kod saya ni sebenarnya asalnya saya gunakan operating system yang lain. Okay, jadinya kalau awak gunakan Mac, okay, kalau awak gunakan Mac, mungkin awak akan hadapi masalah macam tadi. Kalau awak gunakan Mac, awak gunakan kod yang asal tadi, mungkin tak ada masalah, kan? Tapi kalau guna Windows, dia macam tadilah. Okay, so sekarang ni saya ubah supaya dia sesuai untuk Windows lah. Okay, tapi ada masalah tolong bagi tahu saya lah. Okay, jadinya kat sini, file kita, kalau saya boleh buka kat sini. Okay. Okay, so pada step 4 ni, while, in file, good. Okay. Jadi dekat sini, dia akan, in file good ni, dia sebenarnya dia akan check. Okay, dia akan check kita dah sampai pada penghujung dokumen ataupun tidak. Begitu. Okay, so dekat sini dia baca baris ni. Okay, dia tahu di bawah baris ni ada baris lain. Maka in file good maksudnya true. Bila true, dia akan baca lah. Dia akan simpan lah match pada item 39.95 pada price. Okay, kemudian kita simpan dia, kita see out. See out item, maksudnya apa yang dibaca pada pusingan kali pertama tadi. Iaitu match, price 39.95. Kemudian dia akan naik atas sekali lagi kan, dia ulang balik. Betul, dia tengok pada kita punya baris ni. Dah sampai end of document ke belum? Okay, belum lagi kan? Okay, belum lagi kan sebab tak habis lagi.
Jadi di sini jadi true. Bila true, dalam ni akan execute. So dia akan baca lah. Dia akan simpan bulbs dalam item, 3.22 dalam price, kemudian kita see out. So that's why kita dapat output yang kedua, bulbs. Mana ni atas balik? Infile, good. Okay, kat sini. Kita kat ketiga. Tak habis lagi. Okay, so kat sini jadi true. Okay, bila true, dia akan baca, dia akan simpan fuses pada item 1/8 pada price. Kemudian dia akan see out. Okay, item iaitu fuses, that's why kita dapat di sini. Price iaitu 1/8, dia akan see out jadi 1/8. Kemudian dia akan naik atas lagi. Okay, naik atas lagi. Pada ketika ni kita dah habis baca dah. Bila dah habis baca, dah tak ada apa-apa lagi bawahnya, maka di sini akan jadi false. Bila false, maka keseluruhan 24 sampai 27 ni akan diabaikanlah, dia akan skip terus pada baris 30. Okey. Adiknya dia akan siap. Dia akan siap. Sini habis. Okey. So begitulah. Sekejap saya tengok. Doktor. Ya. Nama .good itu dah fix lah. Nama apa? .good. Macam infile.good. Betul. Betul. Sorry, saya lupa nak terangkan. Okey. Jadinya kat sini infile good ni memang fix kan? Maksudnya kalau kita gunakan file ni, okey. So saya kena tulis sikit. Okey, kita gunakan, let's say kita gunakan ke dalam F-stream lah. Dalam file stream, kita ada open, kita ada close, kan? Kita ada close, kemudian kita ada apa lagi? Kan, yang kita belajar sebelum ni, kan? Kita ada fail. Itu semua adalah nama-nama yang dia dah fix. Dia panggil function ataupun method lah. Method. Okey. Selain tu yang good. Sorry, hilang pula yang ni. Selain tu adalah good. Okey. Satu lagi kalau selain tu awak boleh guna cara yang lain juga kan, yang sedikit berbeza, iaitu end of file. Okey. So saya nak ni nombor 7, saya simpan sebagai nombor 8. Doktor. Ya. Saya mau tanya, due to the goods, right? If it's like more than one words, we will need to use get line, is it? Okay. Betul. Okay. More than one words kita akan pergi pada get line. So, nanti kita akan bincangkan lah. Okay. Okay, doktor. Okay, so selain good, okay, selain daripada good, kita boleh gunakan end of file, EOF. Okay. Tapi kita kena tambah sikit kat depannya. Okay, saya rasa ke ada dalam ni sekejap saya semak balik. Di sini saya tak gunakan Okay. Sekejap ya. Saya tak masukkan dalam ni, okay. Tapi memang wujudlah benda tu. Kita tengok dalam contohnya kalau sekejap je saya check dalam slide lah. Tengok ada dalam slide. Method. Okay. Ni ada good. Kan? Ada end of file. Okay. So end of file dia berbeza sikit. Okay. Sebabnya end of file kita kena tambah not dekat depan dia. Okay. Kena tambah tanda seru kan? Tanda seru. Okay. Ini yang kita try. Okay. Okay, dia beri output yang sama. Okay, sebab apa macam tu? Okay, kita kena buat macam tadi. Okay, saya compile balik. Saya nak tunjukkan kita punya input data dengan output. Okay, so ni adalah end of file. Okay, berbeza sikit daripada good tadi. Okay, kat sini dia akan start. Okay, while end of file, kan, penghujung file, penghujung dokumen kita. Tapi kita baru nak baca baris pertama. Jadi di sini
in-file .eof ataupun end of file, dia akan jadi true. Dia akan jadi false. Kan? Sebab kita tak sampai lagi end of file. That's why dia jadi false. Jadi kita perlukan di depan ni tanda seru. Tanda not. Sebabnya not kepada false adalah true. Kan? Jadi di sini false. Kan? Sebab kita tak sampai lagi end of file, tak sampai lagi penghujung dokumen, maka di sini jadi false. Tapi di depan ni kita ada tanda not. Maksudnya not ataupun negation kepada false adalah true. Bila keseluruhan ni true, maka dia akan run lah. 24 sampai 25, 26 ni akan dibaca. Kan? Kalau kita tak ada depan ni, bila kita tak ada depan ni, maka adakah end of file? Kan? Of course dah tak kan, sebab file kita baru nak mula baca kan. Jadi di sini jadi false. Bila false, maka dia akan abaikan keseluruhan ni, dia akan terus baca baris 30 dan seterusnya. Kan? Kita tak nak macam tu, kita nak dia baca. Jadinya kita gunakan end of file, kita terbalikkan dia, kita negate dia menjadi false kepada true. Kan? Jadi dia akan baca. Okay, dia akan baca yang pertama simpan sebagai item, kedua price. Kemudian kita akan see out. Kita see out, item, price. Kemudian dia akan naik. Adakah dah sampai kepada penghujung dokumen, end of file? Jawapannya of course dah tak. Sebab baru kita nak baca baris kedua. Bila tak, false, bila false, maka kita akan terbalikkan dia kepada true kan. That's why kita ada not kat sini. Dan bila true baru dia akan baca 25 dan nombor 26 kat sini. So dia akan baca Bob's dalam item, 3.22 dalam price. Kemudian dia akan see out. Okay. Maksudnya kat sini kalau awak perasan, item dengan price ni dia hanya transition saja kan. Maksudnya hayat dia untuk menyimpan match bab ni hanya pada satu pusingan je. Pusingan seterusnya dia akan simpan nama yang seterusnya. Sama juga macam price. Pusingan pertama dia akan simpan 39.95. Masuk pusingan kedua dia akan simpan 3.22. Pusingan seterusnya dia akan simpan 1.08. Kan dia hanya seketika saja. Okey, jadinya katalah awak nak simpan dia dalam file, maka awak kena buat out file pada ketika ini juga. Okey, dia tak boleh simpan permanently. Okey, itu kita akan tengok dalam array nanti. Array boleh. Okey, so kat sini apa-apa manipulation kena buat at that time within within the iteration lah kan, dalam pusingan yang tu. Okay, then sudah kita close. Tak yang kat sini ada masalah tak? Okay, boleh tanya kalau tak jelas. Doktor. Ya. Kalau kita ganti dengan 4 kena tukar apa? Kalau 4 okey. Okey, kalau 4 saya nak tambah sikit kat sini, saya rasa tak ada masalah. Saya tak ingat kalau saya pernah try 4, tapi saya rasa tak ada masalah secara teoretikalnya. Kalau kita nak guna 4 integer I sama dengan kita pulang I sama 1 pun tak ada masalah. Kemudian I less than or equals to 3 sebab kita tahu ada 3 baris. Dan I++. Saya rasa tak ada masalah tapi saya tak pasti. Saya takut boleh. Sekejap kita cuba Okey, kalau guna 4 tak ada masalah. Tapi disadvantage-nya adalah kita kena tahu bilangan baris tu. Kan macam ni ada 3 baris. Okay, which is kadang-kadang tak convenient kan untuk kita buat programming. Selalunya kita programming ni kita nak buat dia se-fleksibel yang mungkin. Selalunya lah. Tapi kalau keadaan yang memerlukan untuk nyatakan tak ada masalah. Okay, jadi kalau kita gunakan for, maka kita tak perlulah tahu method-method ni kan, macam fail, bukan fail, end of file dengan good. Okay, jadi awak boleh tengok kat sini.
Yelah dalam macam saya cakap sebelum ni lah, okey. Slide ni pun awak kena tengok jugalah. Okey. Sekejap je, saya tengok apa yang ada lagi. Oh, sorry. Ini get. Okay, ada yang lain-lain ni. Okey. Tak perlu tengok semua. Okey. Kemudian 11.54. Saya nak tengok ni lah. Okey, so kat sini okey. Sekarang ni satu keadaan yang lain. Okey, satu keadaan lain iaitu jadinya sekarang ni nanti saya akan kemaskini balik kod ni. Okey, sebab dia berbeza sikit sistem dia, OS kan. Kebanyakan awak guna Windows kan. Okey, kalau yang siapa yang guna Linux ataupun Apple ataupun Mac, selalunya tak ada masalah. Kod yang sama lah boleh digunakan. Tapi yang gunakan Windows saya kena tukar ni. Okey, supaya dia sama macam tadi. Okey, jadinya sekarang ni katakan kita ada input, okey, input kita yang lebih daripada satu perkataan. Contohnya kat sini Dr. Burhanuddin Al-Helmi kan. So ada College Burhanuddin kan dekat UKM kan. Okey, Dr. Burhanuddin Al-Helmi kan, College Burhan. Jadinya kita nak baca dia. Okey, so kita create file baru. Ni saya gunakan, ni pun saya kena ubah nama ni. Okey, tak apa. Kita create dulu satu file baru. Okey. Saya nak padam kat sini. Saya pergi pada folder saya. Oh, dah banyak dah. Ni saya kena buang sikit. Ni pun 789. Okey. So saya nak buat satu file. Namanya let's say namanya names. Okey, nama. Okey, so saya buka. Saya nak bagi letakkan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kan? So kat sini kita anggap dia ada tiga perkataan lah kot kan. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Saya kata 3 perkataan sebab setiap perkataan ni saya kira dia dipisahkan oleh space. Bila ada space baru saya kira itu adalah dia punya separator. Maksudnya Al-Helmi ni dia tak ada space kan, dia ada dash kan. So saya anggap dia satu perkataan. So saya save gitu. Kemudian saya buat file baru. Sorry, saya tak nak guna, boleh juga. Saya nak save sebagai 10. Saya nak guna simpan string. Okay. So atas ni saya nak guna string, tak ada masalah. Saya double, saya tak nak. Ataupun saya terus ambil lah kat sini. Okey, saya ambil je lah yang kat sini. Okey. So kat sini file-nya bernama names.txt. Itu. Okey, jadinya kat sini kita ada std library f-string. Saya ada string sebab string ni saya nak simpan nama tu, nama yang dibaca. Okey. Kemudian if stream in file, okay, ini benda yang sama. Nama file saya names.txt. Dan ni benda yang sama. Kalau gagal membuka, kita akan notify dan kita exit. Kemudian kat sini saya akan baca name. Okey, saya akan baca name. Kemudian the name is, gitulah kan. Namalah name. Okey, so kat sini kalau saya run, the name is doctor. Kan? Maksudnya kalau saya guna in file saja, okey, maka dia akan bagi saya yang pertama saja. Dia jumpa space, dia akan berhenti. Dia akan abaikanlah. Okey, jadinya yang sebelum space dia akan ambil. Okey. Jadinya ada cara lain lagi kita buat macam tadi. Let's say kita tahu dia adalah 3 perkataan.
maka kita boleh ubah dia. Contohnya kita buat sesuai, saya bagi 10B. Okay, let's say saya buat string, saya buat name 1, name 2, name 3. Okay, so sini bila baca name 1, name 2, name 3. So sini saya akan see out name 1, name 2, name 3. Okay, saya run. Oh, sorry. Oh, saya terlupa ni koma. Okay, saya run. Okay, the name is Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay, tapi tak ada space, so saya kena, kat sini saya kena bagi space sikit. Space. Itu baru masukkan nama. Kemudian sini pun space, baru masuk nama. So, saya run sekali lagi. Okay, so kat sini saya ada kalau tengok pada data kita, dah padam. Names. Okay. Okay, kat sini kita tak buat apa-apa yang istimewa pun. Okay, kita cuma baca je. Okay, nama pertama kita simpan dia dalam doktor. Nama pertama iaitu Dr. Dot. Kita simpan dia dalam name 1. Okay, ni tak ada apa-apa yang istimewa pun. Kita guna looping pun. Kemudian Burhanuddin, kita simpan dia dalam name 2. Dia macam Cin lah kan, Cin X, Y, Z. Gitulah. Yang ketiga Al-Helmi, kita simpan dia dalam name 3. Okay, sini ada 3 sebab ada 3 perkataan yang dipisahkan setiap satunya oleh oleh satu ruang lah, ruang space ni. Kan? Jadi bila kita see out satu jugalah macam mana kita baca tadi. Kan? See out, kita kena buat name 1, kemudian bagi space 1, kalau tidak dia rapat, name 2, space, name 3. Okay, ini satu cara. Okay, selain tu, saya ada bincangkan juga dalam nota ni. Okay, kita guna cara yang lain iaitu kita gunakan get line. Okay, kita gunakan get line. Get line ni sangat fleksibel lah. Okay. Jadinya get line, awak bila nak gunakan get line, awak tak perlu pun bagi tahu ada berapa banyak ataupun awak tak perlu cipta banyak nama lah, name 1, name 2, name 3. Awak guna satu saja, name. Begitu saja. Kemudian bila baca, okey, tengok sini get line. Awak tak perlukan in file name 1, name 2, name 3. Awak buat get line. Okey, get line. Kemudian in file name. Okey, so kena ingatlah. Okey, kena ingat yang ni. Get line in file. Okey, kenapa in file? Sebab kita ambil daripada file. Kalau daripada keyboard, kan, saya rasa Dr. Dion dah pernah ajar sebelum ni, kalau daripada keyboard kita kena guna in. Tapi kat sini kita nak ambil daripada in file, daripada file, maka in file. Dan name adalah nama pemberi ubah. Okay, kena ingat format ni, jangan terbalik pula. Okay, so kita bila see out, kita see out satu saja, iaitu nama dia. Gitu je. Okay, so kita run. Okay, dan dia bagi apa yang kita nak. Okay, gini sahaja. So ni adalah file kita, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ni adalah output kita. Jadinya powerful, okay, get line ni. Okay, dia sangat powerful lah sebabnya awak punya letak di sini name, dia akan baca keseluruhan baris ni. Maksudnya dia akan simpan juga space ni. Kan? Jadi kalau dikira dia punya panjang ni adalah 1, 2, 3, ruang yang kosong ni pun dia akan kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, betul 24. Okey. Jadinya get line ni menyebabkan name menyimpan 14 huruf termasuk ruang kosong kat sini. Okey. Awak boleh buat panjang, awak boleh buat panjang mana pun awak nak. Okey, yang awak tambah contohnya awak tambah apa?
Saya pun tak pastikan kata nak tambah Haji kan. Nama dia kan. Pun tak ada sepatutnya tak ada masalah. Okey. Saya save. Kemudian saya cuba run. Okey. Dia boleh baca. Ini is Dr. Hari. Okey. Itu saja. Oh. Dah rasanya. Okey. Okay. Saya nak buang ini. Okey, jadinya sekarang ni sebagai sebagai latihan lah. Bagaimana kalau awak ada nama, okey, straightforward ya kan. Awak ada nama, contohnya kat sini Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kan? Kemudian awak ada nama kedua, Dr. apa lagi? Kat UKM apa? Rahim Kajai kan? Rahim Kajai. Contohnya. Rahim Kajai. Kemudian Ibrahim Yaakob. Kan? Bagaimana awak nak buat? Okey. So awak kena guna get line tapi kena letak dia dalam looping macam tadi. Okay, ni saya tak nak tunjuk. Okey, awak kena cuba sendirilah. Okey, saya tak save. Okey, kemudian saya ingat yang terakhir okey dah dalam ni. Okey, tak ada kan. Saya dah kata from the previous topic, how do you read the following data? Macam mana? Okey, saya nak awak cubalah nanti. Okey. Dengan masa awak lah. Okey, awak cuba sendiri macam mana. So saya dah cakap tadi gunakan guideline dan gunakan looping tadi. Okey. So saya rasa habis dah untuk IO file. So saya harap topik ni berguna untuk awak buat tugasan nanti yang mana kita akan discuss sedikit berkaitan tugasan pada penghujung kuliah hari ini. So saya bagi rehat dalam 5 minit lah sebelum kita sambung topik berkaitan dengan array. Okey, terima kasih.
Okay. Saya tengok ada kawan awak tanya, okay, dalam meeting chat, saya ada soalan, kalau guna getline dan nak limitkan huruf boleh ke? Contohnya bila tak mahu more than 8 letters lah. Okay, saya cuba fikir-fikir balik. Kalau, sekejap ya. Saya tak pasti pula, saya pun tak apa nak ingat sangat yang berkaitan dengan kalau untuk membaca daripada keyboard, okay, kita akan belajar nanti. Contohnya ni yang saya buka, contohnya kat sini kita boleh gunakan di dalam topik nantilah, okay, string class dengan C string, okay, yang mana kita membaca bilangan karakter. Okay, kita boleh gunakan get lah ataupun getline kan. Saya akan tunjukkan kat sini. Awak boleh tengok sebab nota saya dah upload kan. Sekejap ya. Kat mana dia? Oh, sorry, bukan sini. Panjang sikit topik ni. Okay, kita boleh gunakan getline of course. Ataupun topik C string kita gunakan cin get. Okay, cin get. Kemudian kita boleh specify ch ni. Sorry. Kita boleh specify n, iaitu number of character dalam satu ayat. Okay, tapi kat sini syaratnya adalah cin. Kita kena ambil daripada keyboard. Tapi kalau daripada file saya tak ingat buat masa sekarang. Tapi saya akan tengok nanti macam mana. Okay. So, minta maaf lah. Okay. Yang ni, okay, untuk keyboard punya input. Okay, cin. Okay, maksudnya benda tu ada lah untuk cin. Okay, sorry untuk yang tu. Jika ada nombor after nama yang ada space antaranya, getline akan ambil semua termasuk nombor. Betul? Okay, getline dia akan ambil semua termasuk nombor. Sebab string ni dia akan number ke, character ke, dia akan anggap itu adalah satu string. Okay. Jika saya nak save nama sahaja kepada variable name dan nombor belakang tu kepada variable num, boleh buat macam mana? Okey, kalau awak nak kalau apa sebenarnya awak ada dalam satu baris ada campuran lah kan, nama dengan nombor. Maka saya rasa mungkin tak sesuai guna getline. Sebab getline dia akan baca terus nama dan nombor tu sebagai satu string. Jadinya kalau kes awak ada nama dan nombor, maka awak kena buat macam yang pertama tadi. Okey, iaitu ada variable atau item, kemudian ada double kan, price kan. Ingat balik dalam kod kita. Okey, kat sini open, saya buka balik nombor apa tadi, nombor 8. Okey, bukan nombor 8, nombor 7 kot. Nombor 7. Bukan juga. Tak ingat. Nombor 6 kot. Nombor 5. Betul lah. Saya yang silap nampak ni. So kat sini bukan. Macam ni lah. Kan? Jadinya kat sini awak kena specify berapa banyak nama dia kan. So maksudnya mungkin nama ada 2. So kena buat name 1, name 2. Kemudian nombor matrix. Matrix number. Satu-satu boleh ubah yang lain. Cuma kalau nama tu kita tak specify panjang ni atau berapa banyak perkataan tu, saya tak pastilah. Okey. Mungkin kena gunakan function. Sorry, ada call, saya kena decline lah. Sorry. Okey. So maksudnya itulah macam soalan tadi. Okey, betul. Faham kan? So setiap nama kena assign pada nama, name 1, name 2. Kemudian nombor kena assign pada number lah, double punya variable. Okey, kalau panjang saya tak pasti macam mana. Okey, ada soalan lain ke sebelum kita masuk topik yang baru?
Kenapa function punya? Ya, saya tengok. Array, record, array. Okay, record. Saya boleh buang. Okay, so topik yang baru, array. Okay, boleh tengok slide ni. Okay, saya tak ikut sangat pun. Saya tak go through slide. Okay, jadinya sini ada beberapa topik kita akan tengok. Pertama sekali one dimensional array, kemudian array as argument. Okay, maksudnya kita nak gunakan array dalam function. Kemudian two dimensional array. Okay, so we've learned how each variable, okay, ataupun each variable can be used to store only a single value, kan? Kita simpan x sama dengan 1. Y sama dengan y equals to 2, kan? Y simpan nombor 2. Kan? Tapi macam mana pula kalau x boleh simpan lebih daripada 1, y boleh simpan lebih daripada 1. Okay? So what will happen if we have a set of values? Kan? Kita ada satu keadaan yang mana kita ada nilai yang di satu set. Bila satu set ni selalunya dia ada persamaan. Contohnya all having the same data type. Kan? Semuanya lebih kurang sama. Contohnya kat sini kita ada daily amount spent by a student in a month. Kan? Jadi dia ada perbelanjaan dia. Satu hari ini RM10. Contohlah. Esok RM15. Lusa RM20. Jadinya datanya semuanya lebih kurang sama, iaitu mungkin dia jenis double. Kemudian nama dia mungkin kita boleh buat nama dia punya expenses kan, ataupun daily expenses ke, ataupun mungkin lunch. Kan? Jadinya lunch untuk setiap hari. Jadinya perkaranya adalah lunch, kan, persamaannya. Kan, jadinya kalau kita nak namakan lunch hari ni nama lain, kan, lunch second day of the month nama lain, kan, maksudnya kita kena create sampai 30 pun boleh ubah. Kan, 30 nama, kan, jadinya dia pening lah, kan. Kita dalam kod kita tu ada double day 1 lunch, double day 2 lunch, kemudian double day 1 dinner, contohlah, kan. Jadi kenapa tak kita gabungkan nama dia? Okay. Kemudian kita ada a list of marks for mathematics subject lah, ataupun kursus matematik obtained by a class of student, kan. Satu student, satu kelas ada 50 orang pelajar, kan. Kenapa kita nak create sampai 50 pun boleh ubah? Marks student 1, marks student 2, marks student 3. Kenapa kita tak gunakan satu vektor untuk simpan? Sama juga a list of integer amount, a list of character code, a list of 6 floating point appraisal ataupun point cloud in surface reconstruction. Contohnya begini, kita ada bentuk, kemudian selalunya kita discretizekan. Jadi setiap 3 segi dekat sini, dia ada koordinat 3 dimensi x, y, z. Kan? Ataupun xi, xj, xk. Kan? Jadinya, kenapa kita tak simpan untuk setiap titik ni, kita simpan dalam bentuk vektor ataupun bentuk matrix yang ada 3 lajur. Kan? Lajur pertama untuk x, koordinat x, lajur kedua untuk koordinat y, lajur ketiga adalah untuk koordinat z. Kemudian kita ada row yang berbeza menandakan setiap row ataupun setiap baris itu adalah titik pertama, titik kedua dan sebagainya. Kenapa tak simpan macam tu? Kan? Ya. Hopefully awak dapat idea lah. Okay? Sebab kita belajar pasal array ataupun vector atau matrices. Okay? So array are used when you have a set of values all having the same data type. Okay, jangan risau, ini tak adalah susah sangat sebab orang dah belajar sebelum ni. Basic ataupun basic berkaitan dengan pemilih ubah. Okay, a simple list containing item, okay, of the same data type is called a one-dimensional array. So boleh abaikan list kat sini lah. Okay, ataupun vector. Okay, we will learn about how to declare, initialize, store and use array. Okay, katalah kita ada, say that we have a list of amounts 98, 87, 92, 79, 85. Ada 5 amount. Okay, jadinya cara kita nak declare dia adalah kita kena buat, semua ni adalah integer, kita buat int a
dalam kurungan 5. Okey. Tunjuk sekejap ya. Okey, beginilah. Okey, kod ni saya dah buat naik awal dulu dalam UKM Folio. So kita ada begini 98 87 92 79 85. Caranya adalah kita declare dia. Saya nak komen dulu yang lain, saya nak buang dulu yang lain. Begini maksudnya kita array, kita declarekan dia. Kita isytiharkan ada satu array, namanya adalah A. Dan dia ada ataupun A ni mempunyai 5 elemen. Okay. So bila kita dah declare, mestilah kita nak initialize, kita nak beri nilai pada dia. So caranya macam di bawah ni. Okay. So kita buat A0, okay, kena guna square bracket kat sini guna square bracket, bukan macam ni Okay, kalau siapa yang pernah belajar bahasa pantuk aksara yang lain, dia akan guna macam ni, bracket ni kan. Tapi kalau untuk C++, kita kena guna square bracket. Okay, so saya nak padam dulu yang saya nak, saya nak simpan dulu yang ini. Okay. So A0 sama dengan 98. Okay, so maksudnya kita array initialization for first element of A. Kemudian kita ada A1 yang kedua ni, okay, 87. So kita simpan dia sebagai A1. Okay, so kat sini awak kena be careful sebab index untuk array dalam C++ dia bermula daripada kosong, bukan 1. Okay, so kat sini maksudnya A0 sampai A4. Tapi kat sini A5 kan, A5 ni untuk declaration. Kita bagi tahu ada 5 elemen yang mana indeksnya daripada 0 sampai 4. Okay, gitu. Kemudian sama juga kita teruskan A2 sama dengan 92. Okay, A2 maksudnya elemen ketiga, indeksnya sahaja 2. Okay. Kemudian A3 iaitu elemen keempat adalah 79. Dan yang terakhir A4 iaitu elemen kelima, nilainya 85. So ini adalah initialization. Yang atas ni adalah declaration. Okay. Sebelum ni kita ada, let's say kita ada int x. And then x equals to 1. Okay. Sama jugalah untuk array. Kita declare and then kita initialize. Gini. So kita run. Tak ada masalah lah. Okay. Syntax dia betul. Okay. Sekali lagi. Run. Tak ada masalah. Okay. Jadinya sekarang ni kita nak check betul ke tak apa yang kita masukkan. Jadi kita bila kita check selalunya kita akan see out. So saya nak see out lah. Bila see out, macam mana saya nak see out ni, ada 5 ni. Boleh saja saya buat see out A0 A1 kan. Boleh saja saya nak buat macam ni kan. A1 A2 A3 dan yang terakhir A4 ingat sampai 4 saja indeksnya, tapi elemennya sampai 5 sebab kita start daripada 0. So kalau kita see out, betul ke dia bagi nombornya? Okey, tengok. Oh sorry. Okey, jadi tengok kat sini dia keluarkan 98 79 87 92 79 85. So kita check balik dekat kita punya nota ni, sama kan? Okey. Okey. Senang je. Okey. So saya nak check sekejap saya punya yang B ni sama mana 30 3 1. Okey, tak apa. 32 okey, tak apa. Okey. So kat sini ginilah. Kemudian bayangkan awak ada 10 ataupun 100 elemen. Jadi awak kena buatlah sampailah
100 kan, banyak sangat kan. Jadinya sebenarnya tak perlu pun macam tu. Okey. Jadinya saya kena save ni. Saya nak simpan dia. B dah ada dah. Oh tak ada. 30. Oh B tak ada. Okey, saya nak simpan dia sebagai B. Okey, sebenarnya kita tak perlu buat macam ni. Sebab kita nampak dia punya format dia sama. A dalam kurungan index. So index ni adalah incremental kan. Jadi yang kita perlu hanya, so logically kita gunakan looping. So sini saya buat for int I equals to 0, I less than 5. Okay, for contoh, ataupun I less than or equal to 4 pun tak ada masalah. Kan sama juga kan. I plus plus. Dan saya akan cout. Cout A square bracket I. Dan saya akan bagi space. Saya akan ada. Okay, jadi saya tak perlukan yang ni. Okay, so kita try. Sorry. Expected before. Oh, sorry, saya guna koma. Maksudnya kena guna semicolon kan. Begini. Okay, saya compile. Tak ada masalah. Okay, dapat benda yang sama. Okay, sama ya kan? Okay. Then, Betul. Yep. Saya ada soalan for the 4, right? If we put like the declare I as equals to 1 and then I is less than and equals to 5, can I put the declaration from A1 to A5? Macam mana sorry? Once again? Like the I put equals to 1 instead of 0. Oh, kalau nak buat, oh sorry, masa awak nak cout ni ke? Ini ke? Yeah, and then for the array I put from I initialize I put 1 until 5. Kalau okay kan, kalau awak nak buat 1 until 5, okay, kita tengok 1 until 5, including 5 lah kan. So kita run. Okay, tak ada masalah. Kita tengok kat sini tak ada masalah. Tapi bila kita run, kita tengok. Oh sorry, tersilap. AI kan. Kalau kita run, tak ada apa-apa. Okay, tengok kat sini. Dia akan bagi A1 iaitu 87, A2 92, A3 79, A4 85. Kan maksudnya A0 dia abaikan iaitu 98. That's why awak kena start daripada kosong. Kan? Sebab macam saya cakap indeksnya bermula daripada kosong. Dan lebih teruk lagi, yang terakhir tu dia bagi awak iaitu A5 kan. A5 dia bagi awak nilai yang bukan nilai dalam matrix tersebut ataupun array tersebut. Okey, macam arbitrary lah, mungkin dia ambil daripada sini, saya pun tak pasti. Okey. Jadinya awak kena guna 0 hingga 4 lah. Ataupun kalau nak buat juga 1 hingga 5, dekat dalam ni awak kena buat I tolak 1. Begini. Jadinya 1 hingga 5, cout A 1 tolak 1 kosong. So akan bermula dengan A0, A1 sampai A4. Kan? So kalau kita run gini. Okey. Dia akan beri output yang betul. Okey. Jadinya ia bukan, bila kita lakukan cout, dia bukan berkaitan dengan looping sahaja. Kan? Bila nak when to start the loop, when to end the loop. Okay, itu satu hal juga. Kan? Tapi yang penting adalah adakah elemen dalam ni menepati. Okay, adakah dia menepati? Doktor? Ya. Yeah. So for the initialization of the array, the first element must be A0, cannot be A1, is it?
Yep, betul. Okay, If you okay. do, kalau let's say awak tak buat A0 begini, let's say awak buat A5, kita tengok apa jadi. Okay, saya tak nak siap lah, saya tak nak siap dulu. Let's say begini, let's say saya buat 3. Okay, dia tak ada masalah. Okay, tapi bila awak see out nanti, saya kena. Okay. Selalunya, saya tak pasti yang sekarang ni macam mana. Okay, selalunya dia takkan bagi benda yang betul. Okay, so sini saya buat begini. Okay, kalau awak tengok kat sini, A5, kan awak see out A1 sampai A5. A1 betul 87, A2 betul, A3, A4, A5 supposed to be 3, kan? Tapi dia tak bagi 3. Okay, that's why awak kena start dengan gitulah, kan, yang sepatutnya lah. Okay, iaitu A0 bukan A1. So ni saya kena simpan sebagai C. So saya kena tambah sikit, ni adalah error. Okay. So kat sini saya start daripada A0 until 4. Okay, ni adalah kod saya untuk D. Sorry, saya lupa nak simpan tadi. Okay. So begitulah start daripada kosong. Oh, what's wrong? Oh sorry, kat sini kena I. Okay, jadinya secara, kenapa? Ini sudah betul. Okay, jadinya secara umumnya looping ni secondary lah, bukan secondary lah, maksudnya dia boleh kata secondary lah berbanding dengan dalam ni, kan. Sini mestilah within the index of the vector. Kalau A5, iaitu ada 5 elemen dalam A, dalam vektor ataupun array A, maka bila kita nak gunakan array tersebut, mestilah daripada indeks 0 sampai 4. Okey, sampai 4. Tak boleh 5. Okey, kalau nak start dari 1 boleh, tapi 1 sampai 4 juga. Kan? End point tak boleh berubah. Starting point boleh berubah. Okey. Ataupun macam tadi, saya nak simpan dia sebagai D. Let's say awak nak start, awak punya in sama dengan 1. Awak nak habiskan sampai 5, boleh. Tak ada masalah, tapi dalam ni indeks mesti I tolak 1. Sebabnya 1 tolak 1, kosong. 5 tolak 1, 4. So dapat titik starting elemen sini sampai elemen terakhir. Okay, hopefully buat faham. Kemudian initialize, kita dah tulis initialize ni. Of course, bila kita buat pembalik ubah ni, macamlah sebelum ni, kan kita belajar, let's say kita ada int x, then kita assign, saya nak, ataupun sekejap ya, saya nak tengok sekejap, 31. Okay, so saya nak padam saja ini. Okay, sebelum ni kita pernah belajar, kita ada, let's say kita ada x. Okay, so kita ada x, and x equals to 1. Okay, so first kita declare. Second kita initialize. Tapi sebenarnya kita boleh declare dan initialize bersama. Kan, iaitu kita gabungkan dalam satu baris, x equals to 1. So dari sini kita declare and initialize. Okay, ni yang biasa kita tengok lah, kita buat biasalah. Okay, jadi perkara yang sama kita boleh buat untuk array. Okay,
Iaitu kita nak cancel call. Okey, jadi kat sini saya ambil balik saya tak dapat tutup tadi 30 D. Okey, kat sini saya nak ambil semua ni. Okey. Jadinya saya tak perlu buat panjang-panjang macam ni. Kan? Saya ambil semua ni. Gini, saya buat curly bracket 98 dan saya pisahkan dia dengan koma. Saya pisahkan dia dengan koma macam ni. Okey. So kat sini saya declare and initialize at the same time. Okay, at the same time. Okay, so saya ada macam itulah. Okay, A5 98 87 92 79 85. Kan? Saya bagi tahu A ada 5 elemen, yang mana elemen pertama dengan indeks kosong adalah 98. Indeks kedua, elemen kedua dengan indeks 1 bernilai 87 dan sampailah seterusnya sampai akhir. Okey, macam ni betul dah. Dan bila saya see out, so saya see out daripada 0 sampai 4. Okey, sebab indeks daripada 0 sampai 4 I, so saya akan dapat sama macam sebelum ni. Okey. Jadi kena ingatlah. Okay. Ada pelbagai versi yang saya dapat daripada pelajar sebelum ni. Okay. Ada yang letak dalam macam-macam cara lah dia tulis vektor ni. Okay. Jadinya saya, kalau boleh saya tak nak lah. Saya tak nak lihat lah. Okay. Yang macam tu. Okay. Sebabnya awak tak patut lupa berkaitan dengan hal ni. Sebabnya kalau awak buat selalu awak akan ingat. Kan. Awak tak perlu nak memorize. Sebab awak memang akan ingat kan. Awak tak perlu duduk menghafal tak. Awak tengok selalu nanti awak ingat lah. Kan awak buat coding selalu, berlatih. Awak buat assignment ke ataupun yalah, cuba-cuba latihan, awak boleh ingat. Okey. Dan ni 31. Saya nak tengok 32. Okey, ni tak apa. Okey, nak tengok sikit nota kita. Okey, satu lagi, bila kita declare and initialize simultaneously at once, okey, sebenarnya kita boleh buang. Okey, kita boleh ubah sedikit yang mana saya simpan dalam B. Saya boleh buang ni kat dalam ni. Okey. Jadi kat sini saya tak perlu letak ada 5 elemen, tak perlu. Saya kosongkan saja. Sebab apa? Sebab program saya dah tahu dah. A size-nya adalah 5 kerana ada 5 elemen pada sebelah kanannya. Okey, begini saya dah cukup dah. Kalau saya run, dia beri output yang sama. Jadi katalah keluar dalam quiz sebagai contoh. Dia tanya awak, which of the following are true for array declaration and initialization. Maka kedua-dua ni adalah betul. Okey. So saya dah bagi dalam nota ni lah. Jadinya harap awak boleh boleh faham lah. Okey, yang mana-mana pun betul. Yang kawan nampak yang kata oh ni salah ni kena tak bukan. Dia betul. Okey. And then kat sini remember that the subscript starts from 0. Okey, kemudian array will be much more helpful. For example, when you want to do element-wise algebraic operation onto it. Maksudnya awak ada vektor, awak nak tambahkan. So kalau nak array senang. Okay. During array declaration, each array is allocated enough memory to hold the number. Kan? Macam tadi, bila awak buat A5, bila macam ni, kan? So ada 5 lah kan? So ada 5 elemen, maka elemen A, ruang yang diperuntukkannya cukup saja untuk 5 elemen, iaitu daripada A0 sampai A4. Bila awak try untuk see out A5,
ataupun A6, A7, A8, mungkin dia boleh run, tapi dia sebenarnya dia akan ambil dia mana-mana data yang daripada komputer awak kan. It's an arbitrary number. Okay, tak ada kena-mengena dengan A yang kita cuba untuk gunalah. Okay, itu maksudnya kat sini. Okay, each item in an array ataupun betul lah, each item in an array is called element or component. Sama lah macam kita belajar vector lah, element ataupun component. These elements are stored sequentially. An element position is called index. Ada panggil index ataupun subscript. Mana-mana lah. Okay, this means the first element is stored in the first reservation location and indexed as 0. And so on. Kan? Dia disimpan dalam komputer awak sequentially. Lepas A1, A2. Sorry, dia mulakan A0, kemudian lepas A0, A1, A2 dan sebagainya. Dia tak lompat lah. Okay. So, ni contoh lain. Let's say awak nak cari hasil tambah kepada elemen. So kat sini awak ada A5 sama macam tadi. Awak nak tambahkan ni 98, 87, 92, 79, 85. Cara yang paling straightforward, cara yang paling tak perlu nak pecah kepala nak fikir adalah awak tambahkan A0 tambah A1, A2, A3, A4. Kan, awak tambah memang straightforward lah. Kan, direct. Tambah je semua. Tapi imagine kalau awak ada 100 elemen dalam A. So macam mana awak tulis? A0, A1, A2, A3, A4, A5 dah sampailah A100. Sorry, A99 lah sebab ada 100 elemen kan. Ataupun cara yang paling mudah awak gunakan looping. Looping, awak tambahkan. Setiap kali pusingan akan tambah 1, 1, 1 dan sebagainya. Okay. So ni saya minta awak tengok, okey, minta cuba buat program ni, ya. C++ ni awak kena cuba. Okey. So habis untuk hari ni, kita akan sambung lagi hari Rabu kan, hari Rabu. Okey, saya nak terangkan sikit berkaitan dengan tugasan. Okey. Sekejap ya. Oh, saya dah padam, sorry. Supposedly kena ada dekat you can follow. Sudah terpadam. Okey. Okey. Untuk tugasan, okey, saya dah letakkan, minta maaf saya terlewat sedikit. Saya janji nak letak Jumaat malam kan. Selepas 11, selepas 12, sebelum 12 malam. Tapi saya tunggu ialah kelulusan apa semua. Dan ialah hari Sabtu pagi tu baru saya dapat bagi awak semua. So ini adalah group list macam saya tunjuk tadi. Okey, so tengok kat mana. Kalau saya tersilap masukkan kumpulan mana pun, bagi tahu saya. Okey, sebab saya berdasarkan nama yang bagi tu saya cuba masukkanlah. Okey, kalau tersilap bagi tahu. Okey. Kemudian awak klik saja kat sini untuk question. Kemudian dalam question tersebut saya ada assign kumpulan lah. Okey, so kena baca instruction. Please find your question, do your submission here. Maksudnya jawab, hantar pun nanti di sini. Read the instruction, go to the file group list yang itu kat sini untuk dapatkan nombor kumpulan awak, and let me know if you have your group encounter any problem. Okay, begini. Kemudian ini instruction saya. Okay, tarikh due date dia begini. Okay, so saya bagi 5 attempt allow. Maksudnya awak dah hantar, rasa ada pembetulan, so awak boleh betulkan. Okay, so saya bagi 5 kali lah. Sebenarnya saya tak ada masalah pun selagi mana tak habis tarikh tutup tu. Okey, tapi saya buat 5 lah sebab saya rasa tak sampai 5 pun pembetulan yang pelajar akan buat. Okey, so kat sini saya nak buka. Okey, ini adalah file untuk projek. So hopefully saya boleh habiskan dengan cepat. Markahnya 30, pendaftaran boleh abaikan sebab ada daftar. Kemudian kumpulan. Okey, so ni pun dah boleh abaikan. Okey, kemudian baca instruction dia, each group has to write gitu. Dia berkaitan dengan real life problem. Kemudian you are allowed to refer to website and book. Boleh refer, tak ada masalah. Sebenarnya kalau awak nak tahu program ni, awak Google memang banyak keluar. Tapi saya tak nak awak ambil betul daripada dia orang. Okey, kalau saya nampak nanti ada yang program yang daripada dia orang tu, saya akan tanya, betul ke awak buat? Kan? Memang
Kalau bukan, saya akan bagi kosong. Okey, seperti yang saya pernah bagi tahu sebelum ni, ada pelajar yang buat macam tu. Kan, awak imagine ada 500 baris program. Kan, sebagai pesyarat takkanlah saya tak tahu tu bukan pelajar tu punya. Kan, bukan saya memandang rendah pelajar. Saya tahu ada pelajar yang memang dia boleh buat. Tapi saya akan, di situlah bila saya tengok, saya akan KIV dulu markahnya, saya akan tanya dia, saya akan siasat. Okey, siasat dan memang bukan dibuat. Okey, jadi saya terpaksa bagi markah kosong. Okey, ada pelajar yang dia buat macam tak adalah kita kata canggih sangat, tapi sebabkan tu adalah original daripada dia, jadi dia masih lagi dapat markah yang bagus. Kan? Sekurang-kurangnya boleh dapat separuh contohlah kan. Tak adalah saya nak bagi awak separuh, tapi kalau awak buat sendiri takkanlah tak ada markah untuk awak. Gitu Okey. Jadinya must be original work of the group. No mark will be given to group whose answer are taken from internet or other resources, whether fully or partially. Kan, kena awak rujuk boleh tapi kena buat olah balik ikut pemahaman awak. Okay, the sifat program must contain all these elements. Topics, selection, okay, if else sebagainya, repetition, for ataupun while, function, apa yang kita belajar last week, array, apa yang kita belajar minggu ni, dan depan dan array, kemudian string sikit. Macam nak tanya nama ke, what is your name ni contohnya kan, masukkan nama, kita guna get line sebagai contoh. Kan? So ada markah untuk itu. Kemudian ada report. Okay, each group has to prepare and submit a report with the following element. Kan, front page kena ikut ni. Okay, ada project title, group members, names and matriculation number. Kemudian ada introduction sikit. Okay, and problem statement. Nanti kita akan tengok. Kemudian a list of variable structure used in the C++ program. Kan, apa yang awak guna awak kena senaraikan. Kan, lepas tu bagi description about this variable and structure. Then how the element from C++ topic mentioned in di sini, iaitu selection, repetition, how they are used. Kan, kena bagi tahu. Kemudian contribution of each group member. Siapa yang tak involve, kita bagi markah kosong. Tak semestinya dia tak buat, grup lain, grup dia dapat cemerlang, dia akan dapat cemerlang. Tak. Okay, so kena bagi tahu. Kemudian adequate amount of test run. Kan, katalah awak buat program, ada beberapa case kan, mestilah ada beberapa case sebab awak ada if else semua kan. So awak kena tunjukkan. Okay, kena more than 3. Okay, you need to print screen the output. Kan, maksudnya kena guna print screen. Okay, ambil gambar tu, crop, screen hitam tu, letak dalam report. Kemudian kalau awak rujuk website atau buku, jurnal dan sebagainya, gunakan gaya UKM untuk cara menulis rujukan yang betul. Okay. Kemudian report can be written in bahasa Melayu or English, choose only one. Tak boleh campur-campur. Okay, sebab ni report kan. Okay, the report is compulsory, hence a failure to submit report will result the marks is 0 for the whole project. Okay, kalau ada tugasan saja tak ada report, lagilah saya syak, oh ni mesti kamu ataupun pelajar ni ambil daripada sini kan. Okay, mesti bukan dia punya. Kalau tidak, dia mesti akan buat laporan. Tak ada ni, semua akan kosong. Kemudian submission, kena hantar C++ file, hantar yang C++ ni. Kalau awak tengok kat sini, kod awak, kerana ada yang ESE, ada .o, tak perlu. Hantar yang .cpp sahaja. Dan data file, katalah awak akan ada output file ke, kena hantar juga data tu. Kemudian report. Report tu kena PDF format. Kemudian submission must be made before. Kan? Lebih daripada masa dan waktu ni dia akan block. Tak boleh hantar lagi. Okay, presentation, ada presentation. So dalam ni kita ada program, ada report, ada presentation. Presentation adalah 5 minutes and 5 minutes for Q&A. Timetable nanti, okay. Kemudian each group member has to attend the session allocated for his or her group. Kemudian the presentation is compulsory, macam report tadi. Tak datang present, tak ada wakil yang present. Saya tak nak semua present pun tak apa saya rasa. Kena ada wakil saja yang present. Okay. Kita datang present, maka semuanya akan dapat kosong. Okay, tak susah mana pun sebenarnya kan, datang je kan, awak 5 orang kan, ataupun yang ada yang 4 orang. Takkanlah seorang tak ada, takkanlah, maksudnya kena semua datang tapi tak semestinya semua orang present kan. Jadi kalau takkanlah tak boleh pilih seorang untuk present, begitulah. Okay, saya rasa tak membebankan, mungkin cara, intonasi saya mungkin macam macam tegas lah kan, mungkin merisaukan, tapi saya rasa benda ni tak mudah, tak susah untuk awak ikut. Jadi markah C++ program adalah 15% sepatutnya, 15% daripada final. Report 10%,
presentation 5%, total 30% daripada final mark. Okay, kemudian awak imagine awak ada 30%, senang je sebenarnya awak nak dapat markah let's say 25%. Rather than awak ambil final exam, awak nak dapat 25/30 macam 70 lebih kan, ataupun 75/100. Saya ingat selama saya mengajar ni tak ramai yang pelajar boleh dapat 75/100 untuk final. Ada ramai jugalah, bukanlah ramai. Quite a number of student achieve 70 something. Tapi kalau projek ni saya rasa ramai yang boleh capai. Okey, jadinya syukur jugalah kan. Kita punya projek ni, kita punya penilaian adalah projek yang paling besar lah. Kemudian title ini adalah group. Okey, group 1 dan 10 berdasarkan list tadi kena buat ni, train reservation system. Okey, kena ada di sini, kena baca. Okey, kemudian awak tengok website KTM macam mana. Kan dia boleh pilih masuk nama, kena login ke kan. Atau nak exit, pilih exit baru boleh exit kan. Maksudnya while exit is 0. So run, ulang program tu, macam itulah. Okey, kemudian flight reservation system, bus reservation system dan sebagainya. Sampailah ni grup 9, ni grup 8, ni 7 dan 16, 6, 15 dan sebagainya. Okey. So saya ada bagi cadangan lah, nak refer ni mana, refer ni mana. Kemudian saya ada bagi markah rubrik. Okey, rubrik. Okey, kalau awak element selection ada, repetition ada, function ada, array dan structure ada, string dan ada, string pun ada dan betul digunakan, awak akan dapat 5 markah. Okey. Kalau tidak, ada 4 saja dapat 4 markah. Maksudnya kat sini dia macam soalan bocor lah. Bukan soalan yang bocor, jawapan bocor. Okey, jawapan bocor. Okey, jadinya kalau awak ada semua ni digunakan dengan betul, saya puas hati, awak dapat markah penuh. Okey, sama juga yang ni, awak kena baca ni rubrik ni kena study. Ambil masa dalam 2-3 jam untuk study benda ni sahaja. Okey, then baru proceed dengan kerja. Jadinya kat sini saya ada nyatakan apa yang saya nak awak buat. Ada home menu kan, masuk-masuk ada menu. What do you want to do? Exit, register, login ke apa. Okay. So ada kat sini ada markah dia berapa. Jadi total untuk semua ni adalah 25. Tapi ni untuk program kan 25 markah, tapi kita ambil 15%. Report ada markah-markah dia. List variable, 5 elements, kalau ada semua dapat good. Dan betul lah, elaborated correctly, dapat 25 markah maksimum, akan ambil 10% sahaja. Kemudian presentation, okay, ada story lah, example semua ni 5 minit. Kemudian Q&A boleh jawab dengan betul. Total 25 tapi saya akan ambil 5% sahaja. Okay. Itu sahaja daripada saya minta maaf, saya ada kelas lain sebenarnya. Satu lagi, jadi kalau ada masalah tolong email saya. Okay, saya akan muat naik lah saya akan muat naik saya punya video ni macam biasalah, saya akan letak di UKM Follow. Sekian, terima kasih. Saya minta maaf saya ada kelas lain pukul 2. Okey. Terima kasih doktor, Pak Doktor. Thank you, doktor. Apa-apa tolong email pada saya lah. Saya akan cuba jawab. Bila saya ada kesempatan saya akan cuba jawab secepat mungkin. Terima kasih. Okey, boleh doktor. Thank you, doktor.